بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Sulaiman bin Buraidah an abihi qala jaa Ma'iz bin Malik ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah tahhirni. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك؟ فقال من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ قال نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جلوس ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمك، لو قسمت بين أمة لوسعتكم، أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Sulaiman bin Buraidah, daripada bapaknya berkata, hadis ni riwayat daripada Sulaiman. Sulaiman kata dia dengar daripada bapa dia yang bernama Buraidah.
bapa dia Buraidah ni dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dia macam tu. Nabi bercakap, satu orang dengar. Yang dengar tu bapa. Bapa kemudiannya cerita dekat anak. Anak meriwayatkan hadis ni. Maka anak dia kata, aku dengar hadis ni daripada bapa aku. Bapa aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua ni dipanggil rawi hadis, orang yang meriwayatkan hadis. Bapa dia yang bernama Buraidah menceritakan, kata dia satu hari satu sahabat nama Ma'iz bin Malik mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buraidah cerita ada satu sahabat nama dia Ma'iz bin Malik. Dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai depan Nabi, Ma'iz kata, dia kata, ya Rasulullah, tahhirni. Mai Ma'iz ni depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bersihkan aku. Maksudnya aku ni berdosa, tolong cuci dosa aku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waihak, irji' fastaghfirillah wa tub ilaih. Nabi kata dekat dia, waihak. Nabi kata, kesian dekat hang ni. Satu orang buat dosa, pergi jumpa Nabi, pergi mengaku depan Nabi, kata aku berdosa, tolong bersih aku daripada dosa. Nabi kata dekat dia, waihak, kesian semua dekat hang ni. Macam mana hang boleh terbuat dosa ni? Itu maksud dia. Kemudian Nabi kata dekat dia, irji'. Nabi kata pergi balik. Fastaghfirillah wa tub ilaih. Nabi kata pergi balik, istighfar, minta ampun kepada Allah, wa tub ilaih, dan kalau sekiranya dosa tu dosa besar, bertaubat kepada Allah. Nabi kata kat dia macam tu. Qala, kata Buraidah, faraja'a ghaira ba'i summa ja'a faqala ya Rasulullah tahhirni. Dan Nabi kata dekat dia, kesian dekat hang, macam mana hang boleh pergi terkasul, boleh pergi terbabas, pergi buat dosa, pergi balik minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah cukup. Bila Nabi kata lagu tu, dia pun baliklah. Ghaira ba'i, pergi tak apa jauh, patah balik pula mai dekat Nabi. Mai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tahhirni. Lagi sekali dia kata, ya Rasulullah, tolonglah bersihkan aku daripada dosa. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, waihak. Bila dia patah balik mai, Nabi kata lagu tu juga. Nabi kata, waihak, kesian dekat hang ni. Apakah satu dosa yang hampir buat ni? Aku suruh balik pergi minta ampun dekat Allah, aku suruh balik pergi bertaubat kepada Allah, hang tak balik, hang patah balik mai dekat aku, minta aku bersihkan hang daripada dosa. Ambo kesian sungguh dekat hang ni. Irji' fastaghfirillah wa tub ilaih. Nabi kata macam tadi juga. Nabi kata pergi balik, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, cukuplah. Macam mana aku nak bersihkan dosa hang? Aku tak diberi kuasa untuk nak membersihkan dosa orang. Nabi kata pergi balik, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, itu sudah cukup. Nabi kata. Lepas Nabi kata lagu tu, faraja'a ghaira ba'i, dia pun pergi, patah balik mai pula. Pergi tak apa jauh, macam mana kau fikir, patah balik pula mai jumpa Nabi. Bila sampai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tahhirni. Dia kata, ya Rasulullah, tolonglah. Dia kata, tolong bersihkan aku daripada dosa. Dan benda ni berlanjutan sampailah Ar-Rabi'ah, sampai kali keempat. Duk jadi lagu tu. Mai jumpa Nabi, minta kepada Nabi, suruh Nabi bersihkan dia daripada dosa. Nabi suruh dia balik, suruh minta ampun kepada Allah, suruh bertaubat kepada Allah. Dia pergi sekerat, dia patah balik mai. Dia pergi sekerat, dia patah balik mai. 4 kali duk jadi macam tu. Bila mai kali keempat, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 kali duk pergi balik, Nabi kata ke dia. Nabi kata, fima atahhiruka? Nabi kata, hang nak suruh aku bersihkan hang daripada dosa apa? Baru Nabi tanya. Ni sampai 4 kali ni aku suruh balik, tak mau balik mai pula, aku suruh balik, tak mau balik mai pula. 4 kali ni, dosa apa yang hang buat ni? Hang nak suruh aku bersihkan hang daripada dosa apa? Nabi tanya dia. Qala, kata Ma'iz, minaz zina. Dia kata, aku dah berzina.
tolong Sat bersihkan aku ni daripada dosa zina. Dia kata. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abihi junun. Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih dekat sahabat ramai-ramai ni. Nabi tanya sahabat-sahabat ni. Nabi kata abihi junun. Nabi kata dia ni gila kan? Dia ni gila kan? Dia boleh main depan aku, dia boleh saranda, serah diri depan aku, suruh aku bersihkan dia daripada dosa. Dia gila kan? Kalau sekiranya dia orang yang dah kahwin, yang dah berumah tangga, hukuman yang akan dikenakan kepada dia ialah rejam dengan batu sampai mati. Aku dah bagi peluang dekat dia, suruh balik, suruh minta ampun kepada Allah, suruh bertaubat kepada Allah. Dia tak mau. Dia nak mai juga minta supaya dijalankan hukum rejam pada dia. Abihi junun. Nabi kata dia ni gila kan? Fa ukhbira annahu laysa bimajnun. Maka sahabat-sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, Ma'iz ni dia ni waras. Dia tak gila. Dia ni laysa bimajnun. Dia tak gila. Kami kenal dia lama dah. Kami duduk berkawan dengan dia lama dah. Memang sepengetahuan kami, Ma'iz bin Malik ni bukan orang gila. Jadi kalau kata dia ni gila, dia tak gila. Itu kami pasti, dia tak gila. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya lagi. Nabi kata, asyariba khamra? Nabi kata, ataupun dia ni mabuk. Ataupun Ma'iz ni dalam keadaan mabuk, maka dia main nak serah diri, dia tak takut hukum rejam dengan batu ni. Adakah dia ni mabuk? Jadi Nabi kata macam tu. Faqama rajul, bangkit satu orang sahabat Nabi. Fastankahahu, dia pergi cium, dia pergi ambil bau daripada Ma'iz ni. Pergi duduk dekat ambil bau. Ada bau arak tak dekat Ma'iz ni? Falam yajid minhu riha khamrin, tapi tak ada bau arak. Maknanya Ma'iz tak mabuk. Ma'iz tak gila dan Ma'iz tak mabuk. Tapi pasal apa yang dia berani sangat mai depan Nabi mengaku kata dia berzina, sedangkan pengakuan itu memungkinkan dia kena rejam dengan batu sampai mati. Begitu. Qala, kata Buraidah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dah macam tu Nabi kata dekat Ma'iz yang mengaku berzina ni, Nabi kata dekat dia, azanaita? Nabi kata, betul ke hang berzina? Nabi tanya macam tu. Azanaita? Maksud dia, azanaita? Adakah hang berzina sungguh? Faqala na'am. Kata Ma'iz, ya, saya berzina ya Rasulullah. Fa'amara bihi farujima. Maka Nabi memerintahkan dan dia kemudiannya direjam dengan batu sampai mati. Ini sahabat Nabi Ma'iz bin Malik. Bila selesai hukuman rejam dengan batu dan mati Ma'iz ni, fakana an-nas fihi firqatain. Qailun yaqul laqad halaka, laqad ahatat bihi khati'atuh. Ada dua kumpulan sahabat. Sekumpulan depa ulas apa yang jadi kepada Ma'iz ni. Depa kata laqad halak, habislah Ma'iz ni, binasa dia. Binasa dia. Cuma bagus dia apa? Laqad ahatat bihi khati'atuh. Sesungguhnya terhapuslah segala dosa-dosa dia. Ma'iz ni habislah dia, tapi baguslah dia, dosa dia terhapus, diampunkan dosa dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini komen satu kumpulan sahabat. Wa qailun yaqul, dan ada lagi satu kumpulan lagi kata, ma taubatun afdala min taubati Ma'iz. Ada satu kumpulan sahabat lagi kata, depa kata, rasa-rasanya tak ada lah taubat yang lebih baik daripada taubat Ma'iz ini. Ini komen ataupun ulasan sekumpulan yang lain. Oh, mereka kata nak cari orang macam Ma'iz, nak cari orang yang bertaubat macam mana Ma'iz bertaubat. Ingat tak ada lah, mereka kata. Inilah taubat yang paling hebat. Taubat di samping merelakan diri kena hukum. Ini dia kata taubat yang paling hebat. Annahu jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu fi yadihi. Dia kata hebat Ma'iz ni. Walaupun dia buat dosa, walaupun dia berdosa, dia mai jumpa Nabi. Tangan dia pegang tangan Nabi. Summa qala,
uqtulni bil hijarah, dan dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, hukum aku sampai mati dengan batu. Dia kata hebat Ma'iz ni, dia boleh main depan Nabi, surrender, serah diri di depan Nabi, pegang tangan Nabi, kata pula dekat Nabi, ya Rasulullah, hukum mati kepada aku dengan rejam aku dengan batu, kerana aku tak nampak cara lain yang boleh membersihkan aku daripada dosa yang aku buat ni. Qala, kata Buraidah lagi, falabitu bidzalika yaumain aw thalatha. 2-3 hari, kata Buraidah, orang tu bercakap pasal Ma'iz ni. Hari ni Ma'iz kena rejam dengan batu sampai mati. Orang bercerita pasal Ma'iz ni merata. Pi masjid cerita tu, pi ke pasar cerita tu, pi ke rumah orang cerita tu. Mana-mana tempat dalam Madinah ni duk cerita pasal Ma'iz kena hukum rejam dengan batu. Cerita pasal Ma'iz bertaubat dengan taubat yang cukup hebat. Duk cerita pasal kes Ma'iz bin Malik ni merata tempat. Summa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum julus fasallama summa jalasa. Tengah orang duk bercerita tentang kisah Ma'iz kena rejam dengan batu sampai mati di masjid, Nabi mai. Lepas 2-3 hari kejadian Ma'iz kena rejam dengan batu sampai mati ni, Nabi mai di masjid. Nabi masuk, mai orang tengah duk sembang. Nabi bagi salam, fasallama, Nabi bagi salam dekat depa, fajalasa, Nabi duduk sekali dengan depa tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata, istaghfiru lima'iz ibn Malik. Nabi kata, aku minta kepada hampa semua, mailah kita pakat-pakat minta ampun kepada Allah untuk Ma'iz bin Malik. Nabi dia orang macam tu. Nabi ni satu orang yang cool. Dia tenang. Dia tak kelang kabut dengan kelang kabut orang. Orang nak kelang kabut itu orang. Nabi dia cool. Dia tak ada nak pergi lompat jadi kelang kabut, jadi tenggelam punca, jadi duk. Tak ada. Nabi tak macam tu. Lepas 2-3 hari orang duk kelang kabut buat ulasan tentang insiden yang berlaku kepada Ma'iz bin Malik ni, baru Nabi mai. Nabi mai dia dengan tenang. Nabi masuk tengok orang duk cakap benda tu, Nabi tahu. Nabi bagi salam, Nabi duduk sama dengan mereka. Nabi cakap macam tu aja. Nabi kata tak usah duk cakap banyak. Ma'iz pun dah tak ada dah. Cuma satu benda Nabi kata, istaghfiru lima'iz bin Malik. Nabi kata, mailah kita pakat-pakat minta ampun untuk Ma'iz bin Malik ini. Nabi kata. Qala, kata Buraidah, faqalu ghafarallahu lima'iz bin Malik. Maka ramai-ramai Nabi dan sahabat-sahabat semua kata, ghafarallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan Ma'iz bin Malik ini. Semua pakai doa macam tu. Qala, kata Buraidah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad taba taubah law qusimat baina ummatin lawasi'atkum. Kemudian habis daripada doa minta Allah ampun Ma'iz, Nabi kata di depan semua orang, Nabi kata, laqad taba taubah, sesungguhnya Ma'iz telah bertaubat kepada Allah dengan satu taubat yang cukup hebat. Nabi kata, lau qusimat baina ummah lawasi'atkum. Pahala taubat Ma'iz ini kalau dibahagi-bahagikan kepada seluruh umat yang ada ni, Nabi kata, semua orang akan dapat cukup. Maknanya besar pahala yang Allah bagi kepada Ma'iz ini yang berdosa, tetapi kemudiannya bertaubat di atas dosa. Walaupun dia orang yang berdosa, dia berzina, dia sudah berumah tangga dan dia berzina, itu dosa besar. Tetapi kerana dia bertobat di atas dosa dia, ini cukup hebat. Nabi kata, ganjaran pahala yang Allah sediakan kepada Ma'iz ini cukup besar, cukup banyak. Nabi kata, lau qusimat baina ummah, kalau sekiranya pahala yang Allah bagi dekat Ma'iz ini dibahagi-bahagikan kepada semua umat Muhammad ada pada masa tu, lawasi'athum, Nabi kata, nescaya meluasi, maksudnya memenuhi semua orang yang ada. Semua orang dapat seorang sikit pahala tu. Maknanya banyak pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang buat dosa kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala,
summa ja'athu, kemudian sambung hadis tu, dia menceritakan pula tentang satu perempuan pula daripada Bani Juhainah yang juga melakukan dosa, juga mai jumpa Nabi SAW, juga mengaku macam mana Ma'iz mengaku. Dia kata, ya Rasulullah, tolong bersihkan diri aku daripada dosa. Nabi kata macam tu juga, hampir balik minta ampun kepada Allah. Dia jadi macam mana Ma'iz ni juga, pergi balik. Kemudian Nabi tanya perempuan ni pula, Nabi kata, betul ke hang berzina? Dia kata betul. Nabi SAW tanya dia, apa jadi dengan zina hang? Dia kata, aku mengandung lah ni. Nabi kata dekat dia, kalau macam tu balik dan cukupkan kandungan engkau. Dia balik ni cukup sampai melahirkan anak. Dia mai jumpa Nabi pula perempuan ni, perempuan daripada suku Juhainah ni. Dia kata, aku dah pun beranak. Nabi kata dekat dia, anak hang siapa bagi susu? Dia kata, tak ada. Nabi kata, balik dan sempurnakan susuan dekat anak hang. Balik 2 tahun pula bagi anak dia menyusu. Lepas selesai anak dia dah menyusu cukup tempoh 2 tahun, mai pula dia kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, jalankan hukuman kepada aku. Aku sudah pun melahirkan anak dan aku sudah menyusu anak aku. Nabi pun memerintahkan supaya hukum rejam dijalankan ke atas perempuan. Bila selesai dia dihukum, summa shalla 'alaiha, Nabi mengimamkan sembahyang mayat perempuan yang berzina, yang mengaku berzina, yang bertaubat kepada Allah ni. Nabi mengimamkan sembahyang mayat dia. Faqala lahu Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab bila tengok kejadian itu, Umar kata dekat Nabi, tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat. Sayyidina Umar kata dekat Nabi, ya Rasulullah, Tuhan menjadi imam sembahyang perempuan yang telah berzina? Sayyidina Umar tanya Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, laqad tabat taubah. Nabi kata, perempuan ini berzina, tetapi dia dah bertaubat dengan satu taubat yang cukup hebat. Law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Nabi SAW kata, pahala yang Allah bagi dekat perempuan ni, kalau sekiranya dibahagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, nescaya semua orang akan mendapat pahala tu seorang sikit. Nabi kata, wa hal wajadta taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Nabi kata kepada Sayyidina Umar, manakah taubat yang lebih baik daripada orang yang bertaubat kemudian menyerahkan nyawa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ni tuan-tuan dapat kita faham, yang pertama sekali, nama kata manusia ada buat dosa. Satu, itu fakta. Dosa baik macam mana, dosa nampak warak macam mana, dosa macam mana, ada dosa dia. Cuma besar dengan kecil, banyak dengan sikit. Itu saja. Dosa dia dosa besar atau dosa kecil, banyak ataupun sikit, dosa tu ada. Dia ada anak 5 orang, 2 orang anak dia biar bagi tak hati baca Quran, berdosa? Dosa tak silap. Dia ada anak 5 orang, 3 orang anak dia jenis duk tinggal semayang, berdosa? Dosa. Pasal dia tak didik anak dia suruh semayang, dosa. Tak dia buat dosa pun, kecuaian dia menyebabkan dia berdosa. Jadi nama kata manusia ni mesti ada dosa. Pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil daripada hadis ni ialah, sebaik-baik orang itu ialah orang yang bertaubat apabila dia sedar dia berdosa. Sebaik-baik orang ialah orang yang bertaubat, minta ampun kepada Allah apabila dia tahu kata dia berdosa. Kita sendiri tahu dosa kita macam mana. Bini kita mungkin tak tahu, kawan baik kita mungkin tak tahu, anak-anak kita, keluarga kita, mak bapak kita mungkin tak tahu, tapi kita tahu dosa kita macam mana dengan Allah. Maka kita rasa kita berdosa, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang apabila dia tahu dia berdosa, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia lipat gandakan amal ibadah dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis ni. Yang ketiga ialah orang yang bertaubat, Allah Subhanahu wa taala sayang pada dia. Walaupun dia dulunya berdosa, tapi oleh kerana dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada dia. Di sisi Allah tersedia ganjaran pahala yang banyak untuk orang yang bertaubat
setelah dia sedang dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Nazi jilid 18. Muka surat 214. Muka surat 214, perenggan yang kedua. Dia kata wa an ibn Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru 100 syahid. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia siapa yang berpegang dengan sunnah aku ataupun dengan jalan aku pada waktu binasa segala umat aku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Sudah. Kita masih lagi berada di bawah tajuk tentang perkara-perkara yang membawa kepada perpecahan umat ini. Bulan lepas kita dah baca cerita umat Nabi Muhammad. Nabi kata akan pecah kepada 73 puak. Satu aja yang betul. Siapa yang satu tu? Orang yang duduk di atas jalan Nabi dan jalan sahabat Nabi. Jalan Nabi dan jalan sahabat Nabi ialah jalan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka huraian dia sambung pada malam ni, dia nak beritahu tentang sunnah Nabi. Siapa yang dia committed pegang sunnah Nabi, dalam keadaan orang ramai majoriti sudah tinggal sunnah Nabi, dia tetap pegang dengan sunnah Nabi, pahala yang Allah bagi dekat dia seumpama 100 syahid, seumpama orang yang 100 orang mati syahid. Pahalanya besar begitu sekali. Hadis ni nak beritahu kepada kita bahawa besarnya pahala orang yang nak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar pahala dia. Lagi dia kata hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna hadzal Quran syafi'un musyaffa'. Nabi kata man ittaba'ahu qadahu ila al-jannah wa man tarakahu aw a'rada anhu zujja fi qafahu ila an-nar. Itu hadis dia. Maksudnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia bahawasanya ini Quran syafi'un, yakni memberi syafaat. Tentu Quran dia boleh bagi syafaat. Kalau kita masa hidup di atas dunia, kita sayang Quran. Sayang Quran ni bukan maksud kita ambil Quran beli pun sedojan buah dalam rak, bukan itu sayang Quran. Sayang Quran bukan maksud kata duk ambil Quran junjung tiap-tiap hari atas sekolah, bukan itu maksud sayang Quran. Sayang Quran ini dapat dilihat dari segi apa? Satu, hari-hari baca Quran. Itu sayang. Hari-hari baca. Tak boleh baca satu juzuk pun, baca satu ain. Tak boleh baca satu ain, baca satu muka. Tak boleh baca satu muka, baca sekerat muka. Tak boleh baca sekerat muka, bacalah 2-3 ayat sehari pun tak apa. Yang penting tidak ada hari yang berlalu tanpa kita buka Quran dan baca. Kalau boleh istiqamah, kalau boleh komit dengan amalan yang macam tu hari-hari, tak payah cakap banyak. Allah tahu kata kita sayang Quran. Kok mana pun pagi bangkit, mandi, manda, semayang subuh, lepas semayang subuh sedikit zikir dan doa, buka Quran baca. Kalau nampak mata dah lewat nak pergi kerja, baca sekerat muka surat cukup. Sadaqallahul azim. Komit maksudnya wajibkan diri kita baca Quran tiap-tiap hari. Kok mana pun sikit baca, sikit kita baca. Tak payah cakap banyak. Kita, Tuhan tahu kata kita sayang kepada Quran. Dan Quran yang kita sayang, yang kita baca hari-hari itu syafi'un, dia boleh bagi syafaat dekat kita di hari akhirat, di padang mahsyar, di waktu semua orang dalam keadaan susah payah mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu Quran muncul dan dia memberi syafaat kepada kita dan diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Benda ni siapa kata?
Nabi SAW kata dalam hadisnya. Adalah kita baca hadis ni, kita ambil terbibu depan muka kita, kita tengok diri kita sendiri. Kita seminggu berapa kali baca Quran? Seminggu berapa kali kita baca Quran? Kita duduk marah orang duduk baca Yasin malam jemaat, kita kata buat kerja bid'ah. Dia ada juga seminggu sekali baca Yasin, kita tak baca langsung. Lalu kita marah orang baca Yasin malam jemaat seminggu sekali, kita kata bid'ah. Kita buat yang sunnah. Sunnahnya apa? Sunnahnya baca Quran hari-hari. Kita tak baca hari-hari, orang baca seminggu sekali pun kita marah. Apa cerita kita ni? Betul-betul kalau duduk di atas jalan sunnah Nabi SAW, yang sahabat-sahabat semua atas jalan tu, mereka ni Quran hari-hari baca. Jadi kita hari ni kena faham yang tu. Kena faham yang tu. Kita nak yang sunnah. Yang sunnahnya apa? Hari-hari baca. Bagi orang yang tak baca hari-hari, dia ambil seminggu sekali pun okey lagi, berbanding dengan kita seminggu tak baca langsung. Ini kadang-kadang benda yang kita kadang-kadang tertipu dengan diri kita sendiri. So kita nak kena jaga benda ni. Maka Nabi SAW kata, inna hadzal Quran syafi'un. Sesungguhnya ini Quran memberi syafaat dia kepada orang. Quran boleh bagi syafaat dekat orang, boleh bagi pertolongan pada orang. Lagi dapat syafaat orang yang menurut akan dia, yakni dipimpin mereka itu ke dalam syurga. Musyafa' maksudnya dapat syafaat orang yang pegang Quran, yang hari-hari baca Quran, yang sangat percaya kepada ayat Allah yang ada dalam Quran, yang beramal mengikuti tepat-tepat apa yang disebut oleh Allah dalam Quran. Orang yang macam ni, Nabi SAW kata, manittaba'ahu, siapa yang ikut dia, maksudnya ikut Quran, qadahu ilal jannah, Quran akan pimpin dia ke syurga. Quran mai di hari akhirat itu, dia pimpin orang yang ikut dia, percaya dia, junjung tinggi dia ni, dia pimpin orang-orang ni semua ke syurga. Dan Nabi SAW kata lagi, wa man tarakahu aw a'rada anhu zujja fi qafahu ila an-nar. Dan siapa yang tinggal akan dia, tinggal Quran, tak mau peduli Quran, Quran tak ada dalam hidup dia, Quran tak ada dalam hidup dia, tak pernah baca Quran, apatah lagi nak faham Quran jauh sekali. Barang siapa yang meninggalkan Quran ataupun berpaling daripadanya, lagi teruk, bila orang baca ayat Quran tolak, tak mau percaya. Bila orang main sebut kata ni dalam Quran ada, tolak, tak mau percaya. Maka orang ni berpaling daripada Quran, disenyuh lehernya masuk ke dalam neraka. Tengok dia perkataan zujja. Zujja ni maksud dia cekak hubung-hubung rambut tu, humban ke neraka. Dia terjemah di situ, dia kata disenyuh lehernya masuk ke dalam neraka. Orang yang berpaling daripada Quran, maksudnya sombong dengan Quran, tak mau dengar berarti ke lain, di hari akhirat itu Allah panggil malaikat mai cekak rambut dia, senyuh dia masuk ke dalam neraka. Nak gambarkan kepada kita tentang betapa hinanya orang yang menentang Al-Quran masa di atas dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak mau jadi macam ni. Tak mau jadi. Kita Quran kita nak baca, dan kalau orang habaq kat kita kata ni ayat Quran, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami tak mau nak bangkang apa-apa. Maka selamat kita. Baik, masalah dia kata, dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya satu daripada nikmat Tuhan yang besar yang dikurniakannya kepada hamba-hambanya ialah dapat petunjuk dengan nur iman dan yakin. Oh, dia kata nikmat paling besar. Tuan-tuan, orang tanya kita, hang syukur tak nikmat Tuhan bagi kita? Bila orang sebut je perkataan nikmat, kita gampang apa dalam kepala kita? Kita gampang kata kita sihat, nikmat. Kita gampang kata kita ada duit ringgit nak buat belanja, makan, pakai, minum, anak-anak dan keluarga, kita rasa itu nikmat. Kita duk nampak yang tu ya. Kita tak nampak kata hidayah Allah itu nikmat paling besar. Jarang orang bila sebut kata nikmat, dia nampak hidayah Tuhan bagi ini nikmat. Dia jarang orang nampak. Kebanyakan orang bila sebut nikmat, dia nampak makan minum cukup, duit ringgit ada, itu nikmat Tuhan bagi. Sihat tubuh badan, itu nikmat.
Rupa-rupanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata kurniaan nikmat yang paling besar itu ialah petunjuk ataupun hidayah. Itu yang paling mahal. Kalau Tuhan bagi sihat, Tuhan bagi duit ringgit banyak pun Tuhan tak bagi hidayah, tak ada guna kita, tuan-tuan. Kalau Tuhan bagi semua, dia bagi kita ni daripada beranak keluar mai sampai hari ni, sampai hari mati, tak sakit. Sakit ni masa nak mati aja, demam seminggu mati. Sihat tak pernah sakit teruk. Kita kata hak tu nikmat paling besar, tak besar lagi, tuan-tuan. Lagi besar pada tu ialah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah yang Tuhan bagi ke kita. Satu apa dia? Satu, Allah pilih kita jadi orang Islam. Yang tu dah nikmat besar dah. Yang kedua pula, Allah pilih pula kita daripada kalangan orang Islam ni. Kita hak orang Islam nak mengaji ni. Islam tu ada ramai. Sehingga kan Nabi kata apa? Menjelang akhir zaman ni, umat Islam ni, umat aku, Nabi kata umpama buih. Punya banyak, tengok dalam laut ni buih-buih ada merata orang Islam. Tetapi orang Islam yang bermacam-macam cara. Islam pada nama, tak Islam pada i'tiqad, Islam pada nama, tak Islam pada amalan, Islam pada nama tetapi menentang apa yang dibawa oleh Islam. Macam-macam dia ada dalam dunia ni. Allah bagi dekat kita ni jadi orang Islam yang mendapat hidayah Allah. Duk tunggu hari aja nak mengaji, nak memahami agama, nak memperbaiki diri, nak mengatur keluarga, mengikut jalan agama. Kita dipilih Allah jadi macam tu. Satu sahabat saya telefon tadi. Dia kata, ustaz saya ni 2-3 hari ni dia rasa jiwa terganggu sikit. Dia pasal apa? Saya pitrim janggut saya. Saya kata trim janggut okey lah, tak ada masalah lah. Tak tahu saya dia janggut jenis janggut macam mujahidin Afghanistan tu. Dia janggut dia cantik, kembang, nampak muka dia pun alhamdulillah. Saya ni jadi tak tumbuh lah. Tapi tanya juga apa nama ni, kita apa tak ada kau ubat boleh lumuk-lumuk bagi naik. Syok tengok ada apa tu kan. Pasal Nabi janggut dia macam tu, angin tak mau tumbuh nak buat macam mana. Hak Tuhan bagi tumbuh dia gaduh nak buang, hak Tuhan tak bagi tumbuh dia lumuk macam-macam ubat sampai naik biru muka habis. Sahabat ni Allah bagi dekat dia janggut, sehat, nampak bercahaya muka dia kan, hebat dia. Dia trim janggut dia, lepas dia trim janggut dia, dia rasa bersalah. Dia kata 2-3 hari ustaz saya betul-betul ganggu betul lah, jiwa tak tenteram. Pasal apa? Dia kata saya pitrim janggut dia. Saya kata tak apa, tak salah. Saya kata Nabi Muhammad SAW pun trim janggut. Ada hadis. Saya kata hadis yang kata Nabi trim janggut ni ada. Saya kata tak salah. Tapi tak tahu lah ustaz. Dia kata saya lepas saya trim tu tak tahu ustaz, dia jadi tak syok. Buang habis ke? Bukan buang habis, buang ke ujung-ujung dia kata trim. Saya kata tak ada apa. Tapi jiwa kacau dia kata. Semayang pun jadi tak syok, duduk merasa tak syok lah ustaz ni 2-3 hari dah ni. Saya kata pasal apa kau jadi macam tu? Saya kata kat dia lah, pasal apa jadi macam tu? Pasal kita tak jelas tentang ilmu. Kalau kita jelas tentang ilmu, kita tahu kata ada hadis mengatakan Nabi pun trim janggut, dan kita trim janggut, kita tahu benda tu tak salah, dia tak jadilah pelah tu. Tidak, kita tak tahu, kita duk ingat kita buat benda salah. Bila duk ingat kita buat benda salah, tu jiwa tak tenang kata. Macam tu kata, macam tu lah. Jadi bila hampir trim janggut tu, hang duk rasa macam hang buat benda salah, dia main kabut lah. Tak salah, benda tu tak salah. Ada hadis pun yang kata Nabi trim janggut ni. Betul kau ustaz? Betul lah kata. Masa lega sikit saya dah. Nampak dah. Cerita dia lah betul. Kan? Kita tak salah benda tu. Tak salah. Kalau buang semua pun tak salah. Cuma tak ikut sunnah lah. Nabi ada janggut dia sentiasa bila mata pun ada janggut dia. Ini trim ke ujung-ujung tu tak ada apa. Itu Nabi buat, tak ada masalah apa kata. Dia tak bakal lega tu. Memang saya kata kat dia, nikmat Allah bagi kat kita ni macam-macam.
Saya kata kita tu cakap kata nikmat Tuhan bagi udara dekat kita. Kita boleh duduk sedut. Udara Tuhan bagi ni boleh sedut. Boleh hidup. Kalau dah Tuhan stop udara dia, habis kita. Tak boleh nak menyawa. Udara tak ada. Tak boleh nak menyawa, mati kita. Duk cakap pasal tu tinggi sangat. Saya kata kita ambil contoh hal kecil ya. Tuhan blok frekuensi yang ada dalam kita ni. Saya kata frekuensi tuan-tuan. Kita pakai handphone kena ada frekuensi baru handphone tu boleh berhubung antara satu orang dengan satu orang. Ada frekuensi baru boleh berhubung. Radio kita duk buka ada frekuensi baru boleh dengar radio. Televisyen semua pakai frekuensi. Frekuensi tu Tuhan bagi. Kita terus cakap udara tu teruk sangat. Kalau Tuhan blok udara mati habis. Bukan kata manusia habis sampai kuman-kuman mati habis. Tuhan blok frekuensi aja. Handphone tak boleh pakai pun susah dah tuan-tuan. Dulu tak ada handphone tak apa. Lah ada handphone. Bila tak ada handphone susah. Nak berhubung kawan nak kena pergi cari pondok telefon. Pergi pondok telefon pula budak-budak 3 suku cabut wayar bagi puteri. Pergi jumpa pondok telefon rosak je. Kita nak telefon emergency susah dah. Handphone tak boleh nak telefon pun dah susah. Tuhan blok frekuensi habis. Dunia ni tiba-tiba jadi sunyi. Radio tak ada, TV tak ada, telefon tak ada. Tiba-tiba dunia jadi sunyi. Kalau Allah blok frekuensi ada. Frekuensi itu pun nikmat Tuhan bagi. Manusia boleh ambil guna frekuensi. Gelombang ni manusia boleh ambil guna. Kawan saya kata pula, dia kata betul Ustaz ni. Ustaz tahu dulu dia kata di Iraq pada masa mula-mula tentera Amerika masuk ke Iraq. Ustaz tahu apa jadi dia kata? Amerika mereka ada equipment, mereka blok frekuensi di dalam Iraq tu. Saya kata ini saya tak pernah tahu lah. Ya Ustaz dia kata. Sebab equipment yang digunakan di Iraq tu equipment buatan USA punya, Amerika punya. Dia buat equipment tu, dia ada alat untuk nak blok frekuensi equipment tu. Dia matikan frekuensi. Jadi bila mereka nak berhubung antara pasukan tentera Iraq ni nak berhubung, bila angkat dia bunyi humming. Dia bunyi tak boleh nak berhubung. Rupa-rupanya Amerika blok frekuensi daripada ada dalam negeri Iraq. Bila tak boleh berhubung, sana kena attack tak boleh beritahu sini, sini kena attack tak boleh beritahu sana, habis dia jadi kucak kacir, jadi kelang kabut. Amerika senang saja mengambil alih Iraq daripada mereka. Saya kata betul ke? Dia kata betul Ustaz. Ini bila Ustaz cakap pasal frekuensi, saya cakap sikit pasal benar ni. Itu cerita dia Ustaz. Memang betul frekuensi Tuhan bagi mai kat kita. Gelombang Tuhan bagi ni, dia punya guna dia kepada manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya cerita di Masjid Sultanah minggu lepas. Masjid Sultanah Bahia. Cerita kawan saya, dia pergi seminar tentang Islam dan kehidupan di angkatan lepas. Dia ustaz lah, dia Al-Azhar punya graduate. Ustaz Al-Azhar ni dia lah jadi pensyarah sebuah universiti. Dia dipanggil untuk pergi seminar tentang Islam dan kehidupan di angkatan lepas. Pasal apa? Pasal Malaysia nak hantar beberapa orang angkatawan pergi ke angkatan lepas tahun depan, tahun 2007 bulan Oktober. Jadi dalam senarai calon tu ada orang Islam. Jadi kalau orang Islam ni tercalon untuk jadi angkatawan pergi ke sana, dia kena tahu cara nak beribadah. Dalam seminar tu mereka panggil satu astronot, mereka panggil satu angkatawan Sepanyol yang dia ni 2 kali dah pergi angkatan lepas. 2 kali dah. Panggil dia mai di Malaysia ni bagi satu talk tentang angkatan lepas. Berdasarkan pengalaman dia 2 kali ni. Angkatan lepas ni dia kata zero gravity. Dia tak ada gravity. Kalau kita buang pen pun dia tak jatuh atas, sebab dia tak ada gravity. Dia duduk terapung begitu aja. Kata angkatawan Sepanyol ni, dia kata di angkatan lepas ayam dia tak mengalir. Ayam ni dia tak mengalir di angkatan lepas. Pasal tak ada gravity, dia tak mengalir. Nanti ayat semayang lagu mana? Tu nak kena bincang. Jadi bila timbul soal di sana ayam tak mengalir, nanti ayat semayang macam mana? Nak kena bincang. Nak semayang, nak menghadap kiblat, nak menentukan kiblat lagu mana? Nak kena bincang. Dan lebih dahsyat lagi, dia kata di angkatan lepas siang dengan malam ni 90 minit.
90 minit siang, 90 minit malam. 90 minit siang, 90 minit malam. Jadi antara malam dengan siang tu berubah dia 90 minit, 90 minit, 90 minit. Nak semayang 5 waktu ni macam mana? Nak semayang 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ni nak semayang dalam tempoh 90 campur 90 tu. Dia tak ada 24 jam. Jadi nak semayang macam mana? Tuan-tuan, angkatan lepas tu pun Allah yang bagi jadi. Kita jangan lupa, Allah bagi jadi angkatan lepas. Dan dalam Fatihah kita dah baca pun dia kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Alam ni bukan bumi saja. Alam ni dengan planet, dengan cakrawala, bulan, bintang, matahari, semua tu alam. Dan lebih-lebih lagi Allah dah tunjuk dah 1400 tahun dulu apabila Nabi Muhammad SAW dibawa dalam satu perjalanan Isra dan Mi'raj. Itu perjalanan merentasi angkasa lepas. Mana kata orang Islam hari ni kena ambil tahu tentang benda ni? Kita tak boleh kata dah payah-payah ada hati. Kita tak boleh kata begitu. Itu pemikiran apa nama, nak kata apa, yang tidak hadari apa lah. Pemikiran yang tidak bertamadun. Kalau kita kata dah payah-payah duk cari apa di atas bumi ni pun banyak benda nak buat. Itu pemikiran negatif. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjuk dah Nabi Muhammad sendiri dibawa melepasi 7 lapis langit sampai ke Sidratil Muntaha, sampai menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sampai balik ditunjukkan kepada kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang peristiwa ni bukan dongeng, tetapi disebut dalam Quran. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa linuriyahu min ayatina. Supaya kami tunjuk kepadanya, kepada Nabi Muhammad ni tanda-tanda kebesaran kami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tujuh tu kan, kita baru duk sembang atas dunia ni, cerita ambil ayat semayang, ayat mutlak, ayat mustakmal apa. Rupa-rupanya Islam ni dia tak boleh bincang dekat mutlak mustakmal, dia kena bincang apabila pergi ke angkasa lepas, ayat tu tak bergerak, nak ambil ayat semayang macam mana, dia nak kena bincang sampai macam tu. Barulah orang Islam ni jadi umat yang jauh pengetahuan dia, yang tinggi ilmu pengetahuan dia. Barulah tak jadi apa yang jadi di akhirat. Apabila Amerika nak masuk main, nak tawan negeri dia, mereka stop frekuensi, sehingga kan alat yang digunakan untuk berhubung antara satu orang dengan satu orang di kalangan tentera Iraq tak boleh berfungsi. Pasal apa? Pasal frekuensi itu telah diblok oleh Amerika. Pasal apa? Pasal kita tak ada ilmu pengetahuan yang macam tu. Maka akhirnya dia digunakan sebagai senjata untuk nak menewaskan orang Islam seluruh dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tujuh, yang kata mengaji agama ni dia boleh pergi sampai ke situ. Betapa besarnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi dapat petunjuk yang kita duk baca ni, dia kata dapat petunjuk tu adalah satu anugerah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah dia kata dapat petunjuk daripada Allah, sesungguhnya satu daripada nikmat Tuhan yang besar yang dikurniakan kepada hamba-hamba dia ialah dapat petunjuk dengan nur iman dan yakin. Kita dapat keyakinan ni anugerah Allah. Berapa ramai orang yang nama Muhammad, yang nama Ahmad, yang nama Mahmud, nama-nama Islam yang sedap-sedap, tapi dia tak yakin dengan apa yang Allah beritahu dalam Quran. Berapa banyak Muhammad, berapa banyak Ahmad, berapa banyak Mahmud, berapa banyak Ayub, berapa banyak Ishaq atas dunia ni yang tidak yakin apabila baca hadis Nabi SAW. Maknanya yakin kepada Quran dan hadis itu anugerah Allah kepada hamba dia. Keyakinan tu bila baca terima, bila baca terima, itu anugerah Allah. Allah jadikan kita orang yang lembut hati bila dengar Quran, dengar hadis, sami'na wa ata'na. Alhamdulillah Tuhan bagi kat kita benda ni. Baik, maka dapat petunjuk seorang ataupun tidak dapat petunjuk, semuanya ditentukan oleh Allah sejak azali. Tuhan dah tentulah benda ni. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Inna Allah azza wa jalla khalaqa khalqahu fi zulmah fa'alqa alaihim min nurih faman asabahu min dhalika an-nur ihtada wa man akhta'ahu dhalla. Dia kata, diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah yang maha mulia lagi maha besar telah menjadi Allah akan makhluknya. Nabi kata semua nama kata makhluk. Makhluk ni maksudnya benda yang dicipta. Allah tu dipanggil Khaliq. Khaliq maksudnya Allah yang mencipta. Makhluk maksudnya benda yang kena cipta. Semua makhluk, manusia ke, binatang ke, pokok-pokok ke, apa ke, makhluk belakang. Benda ni semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni manusia dan anak Adam ini di dalam nafsu yang kelam. Dia kata Allah jadikan manusia ni kalau tak sebab pimpinan wahyu Allah, manusia duduk dalam kegelapan nafsu. Tuan-tuan, musuh kita yang paling dekat nafsu, tak ramai daripada kita yang kenal musuh kita, iaitu nafsu. Kita tak duduk jadi dengki kat orang, nafsu. Tak ada pasal pun. Kita duk kata macam-macam dekat kawan tu, kita duk kutuk dia, kita duk maki dia, kita duk macam-macam benda tak elok dekat dia. Apa hal? Dia buat apa dekat kita yang kita marah dengan kat dia? Dia tak pernah buat apa kat kita pun. Kita pergi benci dia sehabis-habis benci. Pasal apa jadi macam tu, tuan-tuan? Pasal nafsu. Manusia ni memang dijadikan Allah, disertakan dengan kejadian dia tu ada nafsu. Nafsu ni dia rosak dia. Iblis syaitan main masuk, dia masuk ke nafsu ni. Nafsu ni menenggelamkan manusia. Maka dalam hadis yang kita baca ni, Nabi SAW beritahu dah. Dia kata Allah menciptakan semua anak Adam manusia tu di dalam nafsu yang kelam. Dia kata dalam kegelapan nafsu, suka dan cenderung kepada sesat dan kemahuan hawa nafsu. Manusia ni dia dah memang lagu tu, dia suka, hati dia cenderung kepada ikut nafsu. Manusia ni, nafsu ni benda yang sangat-sangat dia ikut dalam tempoh hidup dia, dan suka amat-amat kepada kejahatan. Manusia ni benda jahat ni tak gaduh hajak, dia boleh. Manusia ni benda jahat tak payah hajak, sendiri boleh. Mak bapak tak pernah hajar anak dia menipu orang, tapi anak dia tipu orang merata. Tak pernah hajar, tapi anak dia reti tipu orang. Bercakap 10, 5 bohong, 5 betul. Cikgu di sekolah tak pernah hajar anak murid menipu, tapi anak murid menipu. Pasal apa? Pasal itu kejahatan. Kejahatan ni manusia mudah sangat nak buat. Dia kata. Maka peperangai mereka itu atas yang demikian itu. Maka akhirnya manusia ni dia jadi perangai nafsu. Apa pun dia nak ikut nafsu, maka dihamburkan Allah Ta'ala atas mereka itu daripada nurnya, yakni nur iman dan yakin dan pengetahuan. Maka siapa yang mengenai akan dia daripada nur itu, maka dapat petunjuk. Dan siapa yang tersalah akan dia dan tidak kena nur itu, maka sesat dia. Maka Allah hantar main nur iman kepada dunia ini. Hantar melalui apa? Melalui perutusan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Nabi Muhammad baca Quran, Nabi Muhammad terang pula isi kandungan Quran. Maka penerangan Nabi itu menjadi hadis. Nabi habang semua. Siapa yang menerima Quran dan hadis yang dibawa oleh Nabi ini, dia menerima nur, dia menerima hidayah, dia menerima keyakinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia macam tu. Tuan-tuan, kita susah kata orang, kita kata kita. Susah kata orang, tak ada guna kita tu kata kat orang, kita kata kat kita. Kita pun sebelum hati kita jadi teringat nak main mengaji ni, kita orang macam mana? Kita ni sendiri, sebelum kita jadi lagu kita hari ni, kita ada lagu kita dulu. Kita dulu bukan upah kisah tu. Daripada umur muda kita, umur remaja kita,
Sampailah umur kita memasuki alam dewasa, duk main 20-an punya umur ni makin duk dewasa. Sampailah kita berumah tangga, boleh anak pinak dan sebagainya. Kita macam mana? Proses yang kita lalui itu macam mana? Ada di kalangan kita ni yang satu masa dulu benci masjid, ada. Ada di kalangan kita ni yang satu masa dulu tak pernah terasa hati nak main dengar kuliah agama, ada. Tak pernah terasa. Bahkan ada di kalangan kita ni dulu bila dengar masjid loudspeaker kuat tu, kita meluat. Kita pernah melalui zaman tu. Kita dengar, kita kata buta perut dia pokok ni apalah. Hang pasang speaker dalam sudah lah bagi orang yang di masjid dengar. Buka berat-berat sampai orang lain. Kita pernah jadi macam tu dulu. Tapi alhamdulillah setelah kita melalui zaman-zaman tu dulu, hari ni Allah macam mana dia campak mai dalam hati kita, kita dapat hidayah Allah. Hari ni jiwa kita, kecenderungan kita kepada nak menghampirkan diri kepada Allah hari ni. Duk teringat aja malam ni kuliah ada, tak malam ni kuliah di mana. Duk teringat macam tu je, mai mengaji. Bila mai duduk dalam kuliah mengaji ni, hati kita tersentuh sekali dengan Quran, dengan hadis Nabi, tersentuh sekali. Kita dengar, kita rasa mengusik jiwa kita bila kita dengar Allah bagi kat kita benda tu. Maka sentuhan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala ni mengubah hidup kita. Mengubah hidup kita. Kita sampai kadang-kadang ingat balik benda ni, ingat saja, ingat balik ayat mata jatuh dengan air di TV. Pasal apa? Mengenangkan bertuahnya kita. Pasal Tuhan bagi dekat kita apa yang kita ada alami. Kita ingat seorang-seorang kita duduk, seorang-seorang lepas semayang ke apa ke wirid, apa sikit, lepas doa duduk lagi atas sejadah tu, duk mengenangkan balik masa kita yang lepas-lepas yang dulu, masa silam kita. Ingat-ingat balik, kata ayat mata dia boleh keluar. Dia boleh keluar pasal apa? Tak tahu nak abang lah, syukur kita kepada Allah. Allah bagi kat kita lagu hari ni. Kita boleh buat bandingan segera, boleh banding segera. Dulu jiwa kita macam mana, jiwa kita macam mana. Kita pernah duduk satu zaman dulu, zaman di mana kita pakai kredit kad ni sampai bulan-bulan duk bayar, duk kena interest. Kita pernah duduk zaman tu. Pasal kita tak tahu kata haramnya duit bunga ni. Kita ambil kredit kad bukan untuk kemudahan, kita ambil kredit kad untuk kemewahan. Kita pergi pakai, kita duk bayar minimum payment, kita duk bayar. Hari-hari kita duk tersangkut dalam keadaan kita berdosa dengan riba. Tapi hari ni bila kita dah reti benda tu semua, tak mau lagi dah. Sebarang benda yang melibatkan riba aku tak mau. Bila kita kenangkan yang tu saja, buaya mata boleh jatuh. Dan betapa bahagianya kita hari ni, kita yang kenal agama ni dengan, kalau dibandingkan dengan kita yang tak kenal agama dulu. Kita hidup dalam dosa, kita tak rasa bersalah. Sedangkan hari ni nak buat dosa, kita dah rasa bersalah. Nak buat tu dah rasa bersalah dah, yang akhirnya kita tak buat. Mengenangkan hidayah yang Allah anugerah kat kita ni, menangis juga. Menangis. Ditambahkan pula mengenangkan keluarga kita yang kita sayang. Mak kita, ayah kita, adik-beradik kita yang sampai hari ni tak dapat lagi hidayah Allah. Lagi sedih kita. Lagi sedih kita balik pergi di rumah, tengok mak kita umur dah 58 dah. Tengok rambut dah bubuh kala lagi. Tak pakai kelumbung. Kita rasa macam mana? Nak bercakap lebih, tak mak putih lagi. Tak bercakap, berasa sayu hati. Kesian ke mak yang tak reti. Mengenangkan abang kita, keluarga dia macam mana. Tengok keluarga dia dengan kaca. Kita pergi berjalan di rumah dia masuk waktu maghrib. Dia buat relax dengan senok pendek dia, duduk terkangkang depan TV, duduk tengok TV. Sedangkan maghrib dah masuk 15 minit. Kita kata dia, abang nak semayang abang. Oh, nak semayang dah ni. Jadi lagu tu abang kita. Dia jadi terkejut dengan kita nak semayang. Kita mengenangkan abang kita, abang kandung kita beranak keluar mai daripada perut mak yang satu tu. Tapi abang kita lagu tu, kita duk kenang ke kehidupan dia. Kesian ke anak-anak dia kecil-kecil duk membesar tu. Tak dianugerahkan Allah bapa mak yang dapat hidayah Allah, maka anak-anak menjadi korban rumah tangga tu. Kita kenang yang tu, yang mata jatuh. Benda-benda ni semua tuan-tuan, bila kita rajin duk muhasabah, rajin duk fikir balik apa yang Allah bagi dia, menangis tuan-tuan. Dia boleh menangis benar ni. Pasal apa?
Pasal tak tahu nak luah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini daripada sebar dalam internet lah ni. Apa Michael Jackson menyanyi lagu apa? Thanks Allah. Michael Jackson konon ceritanya lepas dia bawa ke mahkamah atas tuduhan mencabul budak-budak dulu ni. Di akhir perbicaraan tu dia dapati dia tak bersalah atas tuduhan tu. Dia kemudiannya menghilangkan diri, dia lari pergi ke Bahrain. Kata konon ceritanya adik dia dah masuk Islam dah. Jadi bila dia pergi ke Bahrain ni, adalah pendakwah Arab di Bahrain ni, mereka approach dia, mereka dekati dia, mereka cuba dekat dia, apa cuba nak tarik dia. Mereka bagi satu nasyid suruh dia menyanyi. Bila dia penyanyi, mereka bagi satu nasyid suruh dia menyanyi lagu Thanks Allah. Sedap. Saya download, saya pasang bagi anak-anak dengar. Mereka pun boleh nyanyi lah lagu tu lalu. Perkataan-perkataan orang putih campur Arab. Allah yuhibbul muhsinin, semua Michael Jackson sebut Allah yuhibbul muhsinin. Kan Allah suka kepada orang yang baik-baik. Allah Tuhan Al-Ghafur, Allah Tuhan Ar-Rahim, apa semua kan. Dia menyanyi, dia memang penyanyi yang bila dia menyanyi lagu tu tuan-tuan, Allah, kejutan pada dunia. Email tu dihantar daripada satu sahabat di Saudi, dia hantar Michael Jackson menyanyi lagu tu. Kita tak boleh kata mustahil Michael Jackson nak masuk Islam, tak boleh kata tuan-tuan. Michael Jackson tu tak seganas Sayyidina Umar sebelum dia masuk Islam. Umar Al-Khattab lagi ganas sebelum dia masuk Islam. Pun Allah boleh bagi hidayah dekat dia. Dia bukan saja jadi orang Islam, bahkan dia menjadi orang kanan Nabi, orang yang mempertahankan Islam dengan nyawa. Maka tidak mustahil lain daripada Sayyidina Umar boleh masuk Islam. Kalau betul nyanyian Michael Jackson, mudah-mudahan itu permulaan kepada dia untuk nak kenal Islam. Mudah-mudahan. Apa salah kalau kita doa kepada Allah supaya Allah bagi hidayah dekat dia, daripada kita duduk kutuk dia, Allah buat dia upah hari. Tak ada guna kita kata begitu dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam mukadimah kita baca tadi, apabila Ma'id bin Malik dia berzina, dia pergi mengaku di depan Nabi. Nabi tak mau nak terima, sehinggalah 4 kali barulah Nabi kata, hang gila ke? Hang mabuk ke? Yang akhirnya sah dia tak gila, dia tak mabuk, maka Nabi arwahkan hukuman dijatuhkan kepada dia. Lepas tu orang patut diulah tentang Ma'id bin Malik ni, ada kata macam ni, ada kata macam ni dan sebagainya. Nabi kata, no, tak usah diulah banyak-banyak. Cerita dia apa? Cerita dia Ma'id bin Malik, dia memang dah buat dosa besar, tetapi dia dah bertaubat. Nabi kata apa? Lah ni macam ni, mai kita semua minta kepada Allah supaya Allah ampun dia. Itu lebih baik daripada kita tidur ulah benda tak menentu dekat dia. Ini Islam. Islam tak suruh kita tidur exaggerate, tidur pembesar-besar cerita kerana dengan niat nak perosak orang. Islam tak suruh lagu tu. Islam suruh kita memperbanyakkan doa. Doa bagi makin banyak orang jadi baik. Ini yang kita terlepas pandang tentang Islam, tuan-tuan. Baik. Kemudian dia kata sambung hadis tu, falizalika anzala falizalika aqul jaffal qalam ala ilmillah. Sabda Nabi SAW lagi, maka kerana itulah aku kata telah kering qalam atas ilmu, atas pengetahuan Tuhan. Yakni kinayah sebagai satu simbolik daripada segala pekerjaan itu sudah tetap, tidak berubah lagi. Benda yang Allah takdirkan sejak azali lagi, benda itu tak akan berubah lagi. Tetapi Tuhan dia nak mentakdirkan satu orang tu dapat hidayah ataupun tak dapat hidayah berdasarkan kepada ilmu Tuhan. Tuhan tahu dah akan lahir satu orang ni akan diberi nama sekian-sekian, dan orang ni esok dia akan pilih jalan hidayah ataupun jalan sesat. Tuhan tahu dah. Atas ilmu Tuhan tu, atas pengetahuan Tuhan, dia ni esok kalau dia hidup dia akan pilih jalan mana, maka Allah mentakdirkan sesuai dengan pilihan yang dia akan buat. Maka ini ketetapan yang telah pun ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai yang diletakkan oleh Tuhan, macam itulah yang akan jadi. Ia jua yang mengetahui betapa kehendaknya
Yang ni betapa kehendak Allah Subhanahu wa taala dan di manakah letaknya seseorang itu. Kata At-Tirmizi bermula ini hadis hasan. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab ma jaa fi haqqillah 'ala al-'ibad. Lepas ni kita tengok satu tajuk, iaitu yang datang pada menyatakan hak Allah ke atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lepas ni kita akan tengok hak Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba dan hak hamba ke atas Allah Subhanahu wa taala. Apa tanggungjawab kita kepada Allah, dan apabila kita menunaikan tanggungjawab kita, apakah yang Allah akan bagi dekat kita. Itu maksud hak Allah dan hak kita. Hak kita kepada Allah dan hak Allah terhadap kita. Dia ada mutual. Apabila kita ibadah, kita abdi diri kita kepada Allah, apa Allah nak bagi kat kita? Mutual. Kemudian dia akan mai perbincangan benda ni. Dia akan mai perbincangan dia tentang kalau sekiranya kita ni buat ibadat elok-elok di atas dunia, adakah wajib ke atas Allah bagi syurga kat kita? Wajib ke tak ada? Dia nak bincang tentang benda tu. Dia ada hadis-hadis yang menyokong tentang perbincangan itu. Kemudian dia akan mai pula satu tajuk, ma jaa fi man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Dia mai pula hadis cerita barang siapa mati dalam keadaan dia tak syirik Allah, Nabi kata dakhala al-jannah, dia ni masuk syurga. Dia mati dalam keadaan tak ada benda syirik pada amalan dia, pada diri dia, tak ada benda syirik. Kita kata simple yang kata syirik ni pakai tangkai. Mati, bila mati tengok-tengok orang buang-buang kain baju dia, nak mandi, nak semayang mayat dia, kita tengok dia di tangan ada tangkai, di pinggang ada tangkai, lecet. Syirik lah. Maksudnya apa? Dia percaya kata bila pakai tangkai ni dia selamat. Bila tertinggal tangkai tu susah hati. Nak pergi Kuala Lumpur daripada Seberang Jaya, dah pergi sampai ke Bandar Baru dah teringat tangkai tu tinggal, patah balik main ambil. Makna kata jauh. Makna kata percaya sangat kata tangkai tu yang menyelamatkan dia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tak mau ni syirik. Ni semua kerja syirik. So kita tak mau. Benda-benda macam ni tak mau ada dalam hidup. Kita sentiasa yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun Allah suruh kita usaha pada kadar yang tidak membawa syirik. Pada kadar yang tidak membawa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang akan datang tu, dia kata orang yang mati dan tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Kemudian perbahasan dia ni banyak perbahasan falsafah. Saya akan langkah perbahasan falsafah ni. Dia cerita di awang-awangan, banyak sangat cerita falsafah. Kita akan langkah, kita ambil yang fact-fact dia saja. Kemudian dia akan main pula masail i'tiqadiyah, iaitu masalah-masalah i'tiqad. Yang ni ada kaitan dengan hidup kita hari-hari. Dia akan main cerita yang berbagai-bagai, cerita tentang taklif. Kalau sekiranya satu orang tu dalam keadaan hitam, pengsan, ataupun dalam bahasa hari ini dia kata koma. Orang yang sakit di hospital sampai koma, adakah dia masih lagi wajib semayang, wajib puasa, wajib apa? Adakah masih lagi kewajipan tu ada atas dia? Ataupun bila dia sampai keadaan koma atau pengsan atau hitam atau apa, terangkat kewajipan daripada dia. Dia tak semayang, tak dikira berdosa. Perbincangan ni ada. Kita akan tengok soal ramai orang ditanya. Orang telefon dia kata, Ustaz, ayah saya duduk di ward. Dia dah koma seminggu dah. Macam mana semayang dia apa semua macam mana? Ini jawapan dia ada di dalam bab yang akan datang insya-Allah. Dia akan cerita dekat kita tentang hal-hal yang macam ni. Kemudian dia akan main pula kepada kita tentang cerita tentang doa. Yang kata doa ni macam mana. Kemudian cerita tentang rezeki. Kalau rezeki jalan haram, adakah itu juga dianggap rezeki? Kalau mai jalan haram, adakah itu juga dianggap rezeki? Dia ada perbincangan tentang benda tu. Kemudian dia akan mai tutup tajuk, orang mati adakah dapat faedah daripada usaha orang hidup? Ada perbincangan. Orang tu dah mati dah. Kita dah buat tahlil nak bagi pahala kat dia. Boleh tak boleh? Dia dah mati dah.
Orang masjid mai buat tahlil ingat nak hadiah pahala kat dia. Boleh tak kita ni memberi faedah, memberi manfaat kepada orang yang tak mati? Dia ada perbincangan dia, apa kata mazhab-mazhab ulama? Apa kata ahli sunnah wal jamaah tentang perkara-perkara ini? Dia ada perbincangan tentang benda ni secara jelas, dia akan bawa mai dekat kita. Kemudian dia mai cerita yang macam-macam. Percayakan kahin dengan apa yang diberitahu dia daripada benda gaib, adakah itu boleh menjadi kafir? Kita percaya tok bomo. Rantai labuh bini kita hilang, kita pergi cari satu tok bomo siam di Kuala Nerang. Bila bomo siam pakai business card lah. Ada satu kawan yang bagi kat saya business card, nama Kinong. Satu bomo siam dahsyatnya, boleh mengubati apa jua penyakit. Dia kata itu kan? Boleh pindah lah, boleh transfer pula. Sakit kawan ni transfer bubuh kat kucing. Kucing tu kena kelompok mati kucing tu. Depan mata dia kata tengok macam tu. Baik. Dalam agama dia main satu perbincangan. Percayakan kepada kahin, kepada bomo-bomo yang macam ini, adakah boleh membawa kepada kafir? Dia kata. Dia bawa main hadis, dia bawa main perbincangan dia. Benda ni penting tuan-tuan. Pasal apa? Kita tak mau kita pergi buat benda salah yang kemudiannya merugikan kita. Sama. Lah ni dah sampai dah masa Tuhan bagi kat kita kesihatan, Tuhan bagi kat kita masa lapang, Tuhan bagi dekat kita kemudahan, ada kenderaan, boleh pergi sana sini mengaji dan sebagainya. Manfaatkan apa yang Tuhan bagi ni untuk kita, untuk kebaikan kita. Minyak mahal pun tak apalah, mai duduk dengar tak rugi tuan-tuan. Tak rugi. Amat rugi kalau rumah kita kumpul tepi ni kita tak main. Rugi tuan-tuan. Rugi. Tak main. Rugi kita. Dilarang orang Seberang Jaya berapa orang ada masjid malam ni. Kan? Rugi lah. Kawasan ni housing settlement, perumahan keliling ni. Sekira-kira kalau Seberang Jaya saja main sampai di Kolong ni, pakat duduk. Berapa orang main? Rugi tuan-tuan. Rugi. Bukan nak marah, tetapi nak bagi tahu kata rugi kalau kita tak manfaatkan. Tak mau dengar ustaz ni, dengar ustaz lain. Janji mai dengar. Jangan tak mai dengar. Tak mai menyesal itu. Menyesal tak ada guna. Nabi kata apabila malaikat dihantar ke kubur, malaikat boleh dengar suara penghuni kubur ni. Penghuni kubur kata apa? Nadamatuna min a'marina. Kami menyesal dengan umur yang Tuhan bagi kat kami. Kami tak manfaatkan umur itu untuk kebaikan diri kami. Duk bunyi menyesal dalam kubur. Apa gunanya? Kan? Jadi kita syukur kepada Allah. Allah bagi kat kita kesedaran nak reti agama sebatas dia. Dan kita rasa sangat simpati kepada adik-beradik, kawan-kawan kita yang sampai hari ini Allah tak gerak hati dia untuk nak reti, nak ambil reti, nak ambil tahu tentang agama. Nah, mudah-mudahan kita belajar satu dua benda ni bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita dan untuk keluarga kita. Mudah-mudahan dia membawa kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik tidak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Mulk. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.